Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Yusuf dah pergi dekat FB Live. Hari ni sambungan bab 6 Ustaz. Bab 6, bagaimana fitnah tersebar. Muka surah 64. Terima kasih Kak. Ustaz. Sama. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma iftah lahum fathan mubina وانصرهم نصرا عزيزا اللهم سلم إخواننا المستضعفين والمظلومين والمجاهدين في غزة وفي فلسطين وأهلك الكفرة والمنافقين ودمر أعداء الدين أما بعد. Ibu Kak Liza, ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita syukur pada Allah Jalla wa'ala. Kita dapat teruskan pengajian pada hari ini dalam keadaan yang tidak menentu suasana di Gaza buat masa sekarang ni. Tapi ada dua maklumat yang baru. Di Jordan sudah ada, kita kata apa ya, pemberontakan di kalangan rakyat di Jordan menuntut agar pemerintah lebih agresif bagi menyelesaikan isu Palestin ni. Jadi rakyat kelihatan tidak puas hati dengan situasi sekarang. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, ibu yang dirahmati Allah. Hello. Sorry. Internet tak stabil tadi. Sorry. Okay. Dan yang keduanya, ada Russia telah memanggil beberapa menteri luar. Menteri luar daripada mewakili 5 buah negara rasanya. Sekejap saya semak balik. Sekejap. Okey, 5 buah negara telah dipanggil. Negara mana ni? Mesir, Saudi, Palestin, Jordan dan juga Indonesia. Indonesia pun terlibat sama. Dan ini merupakan satu persidangan tertutup antara 5 menteri luar 5 negara tadi dengan Russia. So kita pun tak tahulah apa yang berlaku sekarang ni, ibu rahmat Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita kebaikan, insya-Allah. Dalam keadaan kita pun, kalau kita bahasa mudahlah, kita tak tahu apa yang berlaku di Palestin. Kita pun satu pihak mengata Hamas ni sebagai pihak pengganas. Satu ramai pihak yang menyokong perjuangan Hamas. Tapi kalaulah Hamas itu bukan pengganas, kita katakanlah, kalau Hamas bukan pengganas, jadi maknanya dahsyat jugalah fitnah yang tersebar menyatakan Hamas ni pengganas. Dan berapa ramai orang di Malaysia pun percaya dengan teori Hamas ini adalah pengganas. Bahkan di Mesir pun, di Saudi pun mempercayai perkara tersebut. Kalaulah betul Hamas bukan pengganas, ini menunjukkan fitnah itu amat luar biasa. Tetapi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sama ada Hamas itu apa pun kedudukan Hamas, jiwa kita sebagai Muslim tidak akan tenang dengan apa yang berlaku di Palestin. Dan kalaulah betul Hamas mengganas sekalipun, apa sangatlah keganasan yang dilakukan oleh Hamas kalau betul dibandingkan dengan keganasan yang dilakukan oleh Israel. Dan persoalannya, adakah menentang Israel itu boleh dianggap sebagai satu kegiatan keganasan ataupun pengganasan? Inilah yang kita keliru, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Kekeliruan ini sebenarnya berlaku dalam sejarah Islam, ya. Dalam kita nak memahami isu fitnah ni, bagaimana dalam sejarah Islam berapa ramai pihak yang mempercayai bahawasanya Uthman tidak ada kelayakan untuk menjadi pemimpin. Dan kalau kita tanya ramai orang pun, orang akan kata Uthman ni dia orang yang lembut, orang yang pemalu, orang yang lembut, dia tak ada wibawa dan ketegasan sebagaimana
Umar bin Al-Khattab, Abu Bakar. Sedangkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sejarah telah mencatatkan bagaimana Uthman ni merupakan pemimpin yang tegas, dan dengan ketegasan yang dimiliki oleh beliau, barulah Islam itu tersebar dengan begitu meluas pada zaman pemerintahan Uthman bin Affan. Saya bawakan contoh bagaimana tegasnya Uthman bin Affan ni, dan beliau bukanlah orang lembut, mudah mengalah, mudah menarik balik keputusan, tidak ya. Sebagai contoh, ketika pembinaan perluasan Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabi ni mula diperluaskan pada zaman Uthman. Dan apabila Uthman nak luaskan Masjid Nabi, nak tak nak, Uthman kena runtuhkan, robohkan rumah-rumah yang ada di sekeliling. Dengan erti kata yang lain, Uthman akan beli tanah-tanah ni, dan Uthman akan pindahkan penduduk-penduduk, pemilik-pemilik rumah tu, pemilik-pemilik tanah tu ke tempat yang lain. Macam-macam yang perluasan yang berlaku pada zaman King Abdul Aziz kan. Okey. Jadi King Abdul Aziz ke King apa yang di Mekah? Abdul Aziz lah kan. Okey, jadi Uthman pun ambil tindakan lah, nak robohkan rumah-rumah ya. Dan tindakan Uthman ini telah mendapat tentangan daripada ramai orang. Dan orang menyatakan zaman Nabi tak ada pun perluasan masjid. Kita cukup-cukuplah dengan masjid yang ada ni kan. Lalu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Begitu rasanya. Atau kama qala, sesiapa yang membina kerana Allah masjid, maka Allah Azza wa Jalla akan membinanya rumah di syurga nanti. Jadi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bukan orang yang mudah mengalah, ibu-ibu sekalian. Dia orang yang tegas. Kemudiannya Uthman bin Affan telah melantik beberapa orang yang ada isu kontroversi, termasuk Al-Hakam, yang kononnya difitnah macam-macam lah Al-Hakam ni. Tapi beliau lantik menjadi pemimpin. Dan beliau tak takut dengan apa yang orang kata, kerana beliau tahu apa kekuatan yang ada pada Al-Hakam itu sendiri. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita nak kata isu kroni, sebenarnya tak timbul pun isu kroni, kerana orang Arab pada masa tu, dia sebuah keluarga yang besar. Dia mesti ada sangkut paut di mana-mana pun. Dan Uthman bin Affan radhiyallahu an bukannya melantik kroni dia pun. Sebaliknya dia hanya mengekalkan jawatan mereka. Sebagaimana dulu-dulu pun mereka dah pegang jawatan tersebut. Uthman hanya mengekalkan jawatan mereka kerana mereka ada kualiti yang bagus untuk agama Allah itu sendiri. Jadi kalau kita nak kata Uthman ni seorang yang pengecut ni, ini hanyalah fitnah sebenarnya, ibu-ibu sekalian. Nak kata Uthman ni lembut, tak boleh jadi pemimpin, ini fitnah yang berlaku. Sehingga ada 12 fitnah yang dilemparkan kepada Uthman bin Affan radhiyallahu an, seperti tidak terlibat dalam perang Badar, seperti tidak terlibat dalam Bai'atul Ridwan dan sebagainya. Dan semua 12 fitnah itu, 12 ataupun berapa 12 rasanya, telah dijawab dengan begitu luar biasa oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Zaman Ali berlaku lagi fitnah, dan bila fitnah itu terlalu dahsyat pada zaman Ali, menyebabkan Muawiyah tak puas hati, dan Muawiyah pun bertindak untuk membangkang Ali. Tapi Muawiyah tidak pernah pun mempertikaikan kualiti Ali sebagai khalifah. Tapi apa yang berlaku, fitnah tersebar. Orang menyatakan Muawiyah memberontak, Muawiyah tidak setuju Ali jadi pemerintah, Muawiyah menggulingkan kerajaan Ali. Muawiyah ini menyalahi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, bahawa lepas zaman khalifah muncullah zaman mulk, kerajaan. Jadi orang pertama membentuk sistem kerajaan itu adalah Muawiyah, sedangkan sebelumnya adalah sistem khalifah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ini semua fitnah yang berlaku kerana mereka begitu benci dengan kekuatan yang ada pada Muawiyah, sehingga Muawiyah yang berjaya menggulingkan berapa ramai pemberontak dan menyatu padukan umat Islam pada masa tersebut. Betul, Muawiyah tak setuju dengan Ali. Tapi Muawiyah tidak pernah menentang Ali bin Abi Thalib. Muawiyah menentang pemberontak-pemberontak ataupun pembelot-pembelot yang menggunakan nama Ali. Ya. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu yang dianggap sebagai pemimpin berkaliber, beliau membentuk sistem kerajaan, konon-kononnya lah sistem kerajaan. Adakah itu dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan itu hanya sistem je.
Nabi kata sistem khalifah, kemudian sistem kerajaan. Adakah Nabi nak kata sistem kerajaan tu salah? Tidak. Nabi bercerita nanti apa yang berlaku dalam sejarah. Dalam sejarahnya bermula dengan sistem khalifah macam ni. Kemudian sistem kerajaan. Dan sekarang tak ada dah sistem khalifah. Dah sistem yang macam-macam. Jadi kita tak boleh kata apa yang disebutkan oleh Nabi Yunus SAW sebagai tanda kebencian Nabi. Jadi panjanglah benda ni nak dibahaskan. Kemudiannya cerita pula tentang bagaimana berlakunya pergaduhan antara Ali dengan Ummuna Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma. Sedangkan Ummuna Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah pun menentang kepimpinan Ali. Ummuna Aisyah radhiyallahu anha keluar dari rumah tu membawa sekumpulan orang yang besar dengan tujuan untuk menyatukan ummah. Bawa satu gerombolan yang besar nak bincang dengan Ali bagaimana cara kita kena selesaikan fitnah dan menyatukan ummah. Namun oleh kerana ada pembelot kalangan Ali, pembelot itu yang pergi menyerang kumpulan Aisyah radhiyallahu anha, menyebabkan kumpulan Ummuna yang dipimpin oleh Zubair, oleh Talha terpaksa mempertahankan diri. Pada akhirnya berlakulah perang yang dianggap perang saudara. Padahal Ummuna Aisyah radhiyallahu anha tak niat perang pun. Dan mereka pun bela, kenapa pula kami kena serang? Dan Ali radhiyallahu anhu pun pening, apa yang berlaku sebenarnya? Jadi fitnah ini amat luar biasa ibu-ibu rahmat Allah sekalian. Dan pada hari inilah sebab itu kita nak mulakan perbincangan kita dengan memahami bagaimana fitnah itu tersebar, ya. Okey, baik. Iaitu dalam surah Ali Imran ayat 71. Oh, sorry. Sepatutnya saya buka yang ni kan. Okey. Dah lupa. 71 Qala Allah Jalla wa Ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan kamu sentiasa menyembunyikan kebenaran dalam keadaan kamu mengetahuinya. Okay, ada dua perkara yang dibawakan oleh ayat 71 ini. Wahai ahli kitab, wahai orang yang ada kepakaran pengetahuan dalam kitab Taurah. 5, mengapa kamu, 5 tu mengapa. Okay, ta tu pada talbisuna tu, ta tu kamu ya. 5, mengapa ta kamu, talbisuna kamu mencampur adukkan. Dia sebenarnya talbisuna tu labisa tu pakaian. Asalnya labisa tu pakaian, dan pakaian itu inilah baju kita pakai. Bila kita pakai baju, kita kata labisa. Saya memakai baju. Okey, baik. Baju itu sendiri dipanggil sebagai al-libas. Memakai labisa. Okey, baik. Dulu-dulu saya dah terang ke belum? Saya lupa. Dia ada, kalau penghuni syurga ni dia ada dua jenis baju. Satu namanya al-libas dan satu lagi namanya as-siyab. Ulaika lahum jannatu adni yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna siyaban. Okay. Ada juga libas. Apa beza antara siap dengan libas? Rasanya saya pernah terangkan tapi tak apa, saya ulang balik. Kalau siyabun, dia pakaian luaran. Pakaian luaran ni contohnya kita orang lelaki pakai serban, ya. Ataupun imam tu dia pakai dia baju, cuma dia pakai jubah kat luar tu yang jadi khatib dalam salat Jumaat, khatib salat raya, kalau imam-imam masjid besar, ya. Kalau ibu-ibu yang pakai selendang ataupun pakai coat, pakai blazer, okey, apa-apalah. Okey, itu namanya asyab. Tetapi dalam ini dia panggil libas. Libas ini dia pakaian yang melekat. Kalau libas dia pakaian yang melekat. Contohnya kita pakai baju tu melekat pada badan kita terus, bukannya baju luaran. Itulah dipanggil sebagai libas, benda yang melekat. Jadi bila kita pakai baju ni, okey,
Artinya saya pakai baju Melayu, baju ni telah melekat dengan saya. Baju melekat dengan tangan saya, baju melekat dengan badan saya, ya. Ya, ke mana-mana saya pergi, saya pakai baju lah. Nanti saya nak keluar untuk servis kereta jap lagi. Saya akan pakai baju dan baju tu mengikut je saya ke mana-mana kan. Saya masuk bilik air, baju tu ikut. Saya masuk dalam bilik tidur, baju ikut. Saya masuk bilik office, baju ikut. Saya masuk tempat servis, baju ikut. Saya nak beli makanan di pasar pun baju itu ikut. Sama juga dengan ibu-ibu sekalian, ibu-ibu nak pergi mana jumpa dengan kawan-kawan, baju pakaian ibu-ibu tu mengikut sekali. Jadi pakaian itu telah sebati dengan kita, telah menjadi sebahagian daripada diri kita. Maka lima talbisun al-haqqa bil batil, mengapa kamu memakai, dia kala bahasanya, mengapa kamu memakai kebenaran itu dengan kebatilan, sehingga ke mana-mana sahaja kebenaran itu pergi, kebatilan turut bersama. Sampaikan kita keliru mana satu kebenaran, mana satu kebatilan. Kerana ia telah dipakai sekali. Itu yang diterjemahkan sebagai dicampur adukkan. Campur aduk ni sebenarnya mungkin lebih tepat dengan istilah takhtalituna, khalata. Khalata tu bercampur baur. Ikhtilat, percampuran kan. Tapi Allah Azza wa Jalla guna perkataan talbisuna, kita pakai. Yang pakai ni ke mana-mana saja kita pergilah dengan pakaian tersebut. Kebenaran itu pun dipakaikan dengan kebatilan. Sehingga orang sukar untuk mengenal pasti yang mana satu benar, yang mana satu batil. Kerana mereka sudah duduk bersama. Okey. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang keduanya wataktumuna. Okey, perhatikan perkataan talbisuna dengan wataktumuna. Okey, saya tulis di sini. Tapi sekejap je, saya tak sempat minum air lagi tadi. Saya nak ambil air sekejap. Sekejap je. Okey, baik. Kita lihat perkataan talbisuna yang asal daripada labisa dan juga wataktumuna yang asal daripada katama, menyembunyikan. Kan antara sifat mustahil bagi seorang rasul adalah al-kitman, menyembunyikan maklumat. Okey. Kedua-dua perkataan ini sering saya nyatakan pada ibu-ibu sekalian, ia adalah fi'il mudhari' dalam bahasa Arab. Okay, fi'il mudhari' ini menunjukkan sesuatu yang sentiasa berlaku. Artinya, wahai ahli kitab, mengapa kamu sentiasa memakaikan kebenaran dengan kebatilan? Okay. Mengapa kamu sentiasa memakaikan kebenaran dengan baju kebatilan? Wa taktumunal haqqa, dan kamu sentiasa menyembunyikan kebenaran dalam keadaan kamu mengetahuinya. Begitu maksudnya ya. Jadi ia adalah fi'il mudhari' yang menunjukkan sesuatu yang sentiasa berlaku. Baik. Perkara yang ketiga, ibu-ibu yang saya kasihi, kalau kita lihat di sini ada dua huruf waw tu. Ini waw yang pertama, wa taktumunal haqqa, dan ini waw yang kedua. Waw ni dia ada beberapa fungsi, antaranya wawul qasam, waw sumpah, wal fajr, demi fajar. Ada waw yang artinya dan, wawul ataf, wa taktumunal haqqa, dan kamu sentiasa menyembunyikan kebenaran. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Okey. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukanlah orang Yahudi dan bukanlah orang Nasrani. Okey. Tapi waw yang kedua ni dia bukannya wawul ataf ataupun waw yang bermaksud dan. Waw ini dipanggil sebagai wawul hal. Waw yang menunjukkan keperihalan, keadaan. Artinya kalau kita terjemahkan, wa antum, sedangkan kamu, ataupun wal hal kamu, ataupun dalam keadaan kamu. Ta'lamun, sentiasa mengetahuinya. Fi'il mudhari'nya. Kamu bukannya tahu sekejap-sekejap je, dulu lagi kamu dah tahu kebenaran, sekarang pun kamu tahu kebenaran,
namun kamu sentiasa memakaikan kebenaran dengan baju kebatilan, kamu sentiasa menyembunyikan kebenaran, sedangkan kamu sebenarnya sentiasa mengetahuinya, kebenaran itu sendiri. Jadi itu maksudnya. Jadi kebatilan ataupun fitnah itu tersebar apabila kita telah mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan yang keduanya apabila kita menyembunyikan kebenaran itu sendiri. Tambah-tambah di zaman media sosial yang begitu rakus, TikTok misalnya ya, TikTok ni dia ada banyak kebaikan dan banyak juga keburukan. Antara keburukannya, sebaran-sebaran maklumat yang bukan melalui TikTok. Dan amat malang apabila ada kalangan kita yang mengambil ilmu melalui TikTok. Amat malang. Tapi kalau mengambil ilmu daripada TikTok yang disampaikan oleh orang-orang yang terpercaya, yang kita percayai, tak apa. Masalahnya kita ambil maklumat itu daripada entah sesiapa pun. Jadi saya pun kadang-kadang geram sangat. Macam manalah TikTok yang bukan-bukan ni, bukan main lagi dia punya capaian. Contohnya ada orang yang dia semakan TikTok, 5 kelebihan yang ada pada syuhada yang tidak ada pada para nabi. Menunjukkan 5 kelebihan tu kalah para nabi dibandingkan dengan para syuhada. Astaghfirullah. Dahsyat ibu-ibu sekalian penipuan yang berlaku ni. Takut kita, memang amat takut bila melihat sebaran-sebaran maklumat yang bukan-bukan tersebut. Jadi itulah punca kebatilan itu tersebar ya, ataupun fitnah itu tersebar. Baik satu. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam ayat 79, dan ini bawah topik muka surat 66, tujuan ilmu adalah melahirkan orang yang tunduk kepada Allah Ta'ala. Itu tujuan ilmu. Ya. Bukannya tujuan ilmu ni melahirkan orang yang angkuh, orang yang sombong. Saya baru baru dengar kuliah daripada Ustaz Fahmi Rusdi. Muda lagi dia. Ustaz Fahmi ni mungkin umurnya dalam 32, 33 macam tu lah kot. Ya. Muda. Peringkat adik sungguh lah berbanding dengan saya ni. Dan saya pun terdengar dia sebut dalam kuliah tu, YouTube, katanya antara akhlak orang yang baik ni adalah dia merendah diri. Atas dasar ilmu, dia tak kira ilmu tu datang daripada orang muda ke, siapa ke, dia tetap merendahkan diri. Maka saya pun belajar merendahkan diri, dengar pengajian daripada adik-adik yang bawah-bawah. Dan saya fikir balik, ibu-ibu pun boleh dengar apa yang saya ajarkan, yang saya kongsikan ni. Padahal macam Kak Liza lebih berusia daripada saya, mungkinlah dalam setahun 2 tahun kan, lebih tua kan. Okay, baik. Mungkin ada yang lebih tua daripada saya 20 tahun. Tapi ibu boleh dengar je apa yang saya cakap. Takkan saya tak boleh dengar daripada orang lebih muda daripada saya kan. Jadi itu bila kita belajar daripada seseorang. Saya pun belajar daripada Ustaz Fahmi Rusni. Dan agama ini luas. Ilmu ini luas. Dia tak boleh kita nak kata bahawa kita ni menguasai semua ilmu, kita nak sombong. Tak, ilmu ni terlalu luas. Kalau saya boleh dengar doktor yang lebih muda daripada saya bercakap, dan saya pun buat rawatan gigi dengan doktor yang muda lagi daripada saya, bawah 30 tahun, dia bebel macam mana pun saya dengar je. Dia tak membebel lah, dia cakap elok. Kenapa saya tidak boleh mendengar ustaz yang lebih muda daripada saya kan? Jadi merendah diri itu satu benda yang amat penting. Kerana bila kita merendah diri, kata ulama, kata ulama ke kata Nabi ya? Cuba kita lihat ya. Kita lihat. Sini. Man tawaddu'a lillahi. Ya, ada tak? Man tawaddu'a lillahi rafa'ahu Allah wa man takabbara khada'ahu Allah. Okey, dia bukan hadis nampak gaya ni ya. Okey, jap saya nak tengok. Oh, dia ni ada ni hadis. Kita hadis daripada riwayat Musnad Ahmad. Kata Allah Azza wa Jal, oh tapi ni lain. Yang saya hafal tu lain ya. Man tawaddu'a lillahi darajatan rafa'ahu Allahu darajah. Siapa yang tawaduk kepada Allah kerana Allah satu peringkat, maka Allah Azza wa Jal angkat dia satu peringkat. Hatta yaj'alahu fi 'illiyin. Sehingga Allah Ta'ala meletakkan dia dalam syurga 'illiyin nanti.
Wa man takabbara 'ala Allahi darajatan wada'ahu Allahu darajatan. Tapi sesiapa yang takabur satu peringkat, maka Allah Ta'ala akan rendahkan dia satu peringkat. Hatta yaj'alahu fi asfali safinin, sehingga Allah Ta'ala rendahkan kedudukannya ke serendah-rendah martabat. Jadi nak tak nak kita kena tawadhu' ataupun merendahkan diri. Tawadhu' ni, dia semuanya wada'a. Wada'a ni letak. Jadi tawadhu' ni kita meletakkan diri kita ke bawah. Tak payahlah nak sombong-sombong sangat kan. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas setiap orang yang berilmu, ada lagi orang lebih berilmu. Walaupun Nabi Yusuf AS merupakan adik yang ke-11, hanya ada seorang je bawah Nabi Yusuf yang namanya Binyamin. Ya. Namun ilmu itu dapat kepada Nabi Yusuf AS. Maka yang lain semua kena respect dengan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf AS. Ya. Bahkan kalau kita nak dengki, dia ada penyakit dan penyakit ini ada disebutkan oleh Ustaz Kamil Jamilin dan saya pun menginsafi penyakit tersebut, iaitu penyakit dengki sesama ahli-ahli ilmu ni. Ada dengki. Ataupun kalau bukan ilmu, penuntut-penuntut ilmu ni dia ada dengki sesama dia. Dan dia macam gembira kalau lawan dia tu, rival dia tu terkena sebarang musibah. Dia rasa gembira. Itu na'udzubillah min zalik, itu permainan syaitan. Sepatutnya kita saling menghormati sesama ilmuwan, sama ahli-ahli yang berilmu ni. Kita saling sanjung menyanjung, hormat menghormati, tidak merendahkan sesiapa. Contohnya kalau sekarang ni ibu kenal beberapa ustaz, Ustaz Khubaibnya, Mustafa Rasukinya, hatta Ustaz Zahiruddin sekarang pun itu semua muda daripada saya tu. Tapi saya mesti menghormati ilmu dan kepakaran yang dimiliki oleh mereka. Apabila Kak Niza berikan video tentang Al-Imamul Mahdi oleh Ustaz Mustafa Rasuki, alhamdulillah saya dengar sampai habis. Dan saya begitu berterima kasih dengan penyampaian daripada Ustaz Mustafa. Artinya nak kena belajar merendahkan diri itu dengan cara kita ni bergaul dengan orang-orang yang soleh misalnya, barulah kita belajar cara merendahkan diri. Dan saya ni dalam proses belajarnya. Okey. Ibu-ibu dirahmati Allah, tujuan ilmu ni melahirkan orang yang tunduk kepada Allah Azza wa Jal, bukannya orang yang takabur. Kalau takabur memang tak ke mana-mana. Itu kata Allah Jalla wa Ala, maka nali basyarin an yu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Tidak patut bagi mana-mana manusia yang telah dikurniakan oleh Allah Jalla wa Ala al-kitab, kebijaksanaan dan juga kenabian. Summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Kemudian dia pun bagi tahu semua orang lain, hendaklah kamu ikut aku. Ibadan li ni, hendaklah kamu ikut aku, follow aku, bukannya Allah. Okey. Ataupun ikut aku yang lebih faham apa yang Allah Ta'ala maksudkan dari dalam Al-Quranul Karim. Contohnya begitu. Walakin kunu rabbaniyin. Tapi sewajarnya kamu menjadi rabbaniyin. Rabbaniyin artinya orang yang tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang ada nilai ketuhanan dalam dirinya. Sorry, bukan nilai ketuhanan. Maknanya nilai bertuhan dalam dirinya. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dengan cara kamu sentiasa mempelajari Alkitab dan kamu sentiasa mengajarkan kitab Allah dan dengan cara kamu sentiasa mempelajarinya. Jadi para Nabi pun sentiasa belajar. Contohnya ibu-ibu ni rahmat Allah, kalau Nabi Muhammad SAW belajar dengan siapa? Malaikat Jibril. Dengan Malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam sanggup belajar dengan Khadir. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi SAW, Nabi Musa langsung tidak penat dalam perjalanan dia tu. Langsung tak penat. Sehinggalah apabila ikan dia hilang, barulah Allah Ta'ala campak perasaan penat dalam diri Nabi Musa. Jadi bila Nabi Musa rasa penat itulah baru Nabi Musa bagi tahu kepada pembantunya, Atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Tolonglah sediakan makanan. Rasa macam penat dah sikit. Jadi baru rasa penat kerana apa? Allah Ta'ala sengaja mencampakkan perasaan penat dalam diri Nabi Musa AS agar Nabi Musa sedar bahawa baginda telah terlepas
sessionnya. Kena patah balik ke belakang. Jadi itu ulama kata rupa-rupanya penat ni ada kebaikan dia. Sebagaimana penat yang dicampakkan dalam diri Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Okey, baik. Betul kata Kak Anis. Takkan hilang bisa ular yang menyusul. Kelas ajak Kak Anis. Macam tu kan dia punya pepatah dia. Takkan hilang bisa ular yang menyusur akar kan. Okey. Ibu-ibu dirahmati Allah dan nabi-nabi yang lain pun belajar, ya, nabi-nabi yang lain pun belajar sebagaimana Nabi Zakaria alaihi salam belajar dengan Maryam. Ya Maryam, anna laki hadza? Wahai Maryam, dari mana kamu dapat makanan-makanan ini? Huwa min indillah, kata Maryam. Ini datang daripada Allah. Membuatkan Nabi Zakaria alaihi salam tersentak. Oh, datang daripada Allah, bukan dia tak tahu. Baginda seorang nabi yang hebat. Tapi apa yang disebutkan oleh Maryam tu betul-betul menyentuh hati nurani Nabi Zakaria alaihissalam. Hunalika yang kita bahaskan sebelum ini. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Bertitik tolak daripada pertemuan perbualan baginda dengan Maryam, itulah timbulnya satu semangat inspirasi dalam diri Nabi Zakaria alaihissalam. Baginda pun mula meningkatkan doa kepada Allah Azza wa Jal. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a, agar mendapat zuriat yang terbaik. Jadi artinya para nabi ini mereka sentiasa belajar, ya, sentiasa belajar, termasuk bagaimana Nabi Daud alaihi salatu wasallam belajar dengan Nabi Sulaiman, anak dia. Walaupun anak, ya tak apa, dah anak tu lebih faham tentang apa yang mahu dari apa yang betul daripada sudut penghukuman tersebut. Kan ada peristiwa bagaimana Allah Azza wa Jal, bagaimana Nabi Daud alaihi salam telah memberikan penghukuman yang betul cuma kurang tepat. Maka datang Nabi Sulaiman alaihi salam membetulkan, dan Allah Taala sebut fafahamnaha Sulaiman, kami benar-benar memberi faham kepada Sulaiman. Kemudiannya Allah Taala jelaskan wa kullan atainahu hukman wa ilma. Tetapi apapun kedua-duanya kami kurniakan hikmah dan juga ilmu. Cuma faham tu lebih kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan adakah Nabi Daud alaihissalam ni dia rasa nak kena budak ni kan? Dan adakah dia rasa rendah diri, dia rasa ya Allah malunya aku hari ni, anak aku yang keputusan betul? Tidak. Langsung tidak pernah berasa malu. Baginda membetulkan dan alhamdulillah mendapat anak yang lebih bijaksana, dan itulah yang kita nak pun. Kita nak anak kita lebih daripada kita. Barulah berkembangnya bangsa. Kalau kita nak anak kita ni rendah daripada kita, tak berkembanglah bangsa dan budaya. Apabila kita mahu anak-anak ni lebih tinggi daripada kita, lebih bijaksana daripada kita, berkembanglah bangsa, berkembanglah budaya, berkembanglah ilmu, berkembanglah akhlak. Saya dalam buat pengetahuan memang kalah lah dengan anak saya ni, yang si perempuan ni. Sebab dia ni pengetahuan dia macam-macam. Dan pengetahuan itu berbeza ibu-ibu sekalian. Kalau dulu-dulu pengetahuan kita melalui buku-buku ni, sekarang ni melalui komik pun pelbagai pengetahuan kita dapat daripada komik. Ini saya ambil betul apa yang dinasihati oleh Ustaz Zahiruddin. Bagi je nak baca apa pun, baca komik pun bacalah komik. Dan kerana komik pada zaman sekarang, komik yang ilmiah. Tengoklah komik yang mana. Tapi banyak komik ilmiah yang boleh membekalkan pengetahuan yang luar biasa sebenarnya. Jadi alhamdulillah. Cuma kita nak didik macam mana anak kita ni, bukan sekadar ada maklumat, tetapi juga berilmu, berakhlak. Ya, maklumat itu satu hal lah, tapi berilmu dan berakhlak itu penting. Ibu-ibu dirahmati Allah, maka kita tengok pertamanya Allah Azza wa Jalla sebut perkataan bashar. Allah Ta'ala tidak guna perkataan, saya guna sini nak tanda. Bukannya Allah sebut makana linnasi an yu'tiyahullahul kitaba. Allah Ta'ala tidak guna perkataan an-nas, Allah Ta'ala tidak guna perkataan al-insan, tetapi basyarun. Apa maksud bashar? Bashar ini sebenarnya ada kaitan dengan kulit. Ya, ada kaitan dengan kulit. Jadi bila sebut kulit tu artinya fizikal. Fizikal, manusia secara fizikal dipanggil sebagai bashar. Kan kata Nabi SAW ayat Quran, ialah ayat Quran lah kiranya. Innama ana basyarum mislukum.
Hanya saja aku ni manusia yang sama dengan kamu. Secara fizikalinya, kita sama. Tak ada beza pun. Cuma yang membezakan antara saya dengan kamu semua, yuha ilayya. Saya telah mendapat wahyu daripada Allah Azza wa Jal. Sedangkan kamu ni manusia yang tidak ada wahyu. Itu beza dia. Jadi bashar-bashar ini adalah manusia yang biasa. Sebagai seolah-olah Allah Ta'ala nak ajar kita, tak kiralah kita dapat kitab ke, kebijaksanaan ke, kenabian sekalipun, kita tetap manusia yang biasa. Tak ada yang luar biasa. Yang luar biasa itu akhlak. Yang luar biasa itu taqwa. Yang luar biasa itu pengetahuan. Yang luar biasa itu adalah dekatnya hubungan dengan Allah Jalla wa'ala. Tapi daripada sudut fizikalinya, kita adalah manusia yang biasa. Maka sebab itu Al-Quran kata Nabi ni bashar supaya orang tidak bertuhankan Nabi SAW sebagaimana manusia telah bertuhankan Uzair dan bertuhankan Nabi Isa. Saya nak tanya satu soalan kepada ibu-ibu sekalian. Uzair ni katanya telah ditidurkan selama 100 tahun. Ashabul Kahfi ditidurkan selama 309 tahun. Tapi kenapa mereka menganggap orang Yahudi ni waqalatil yahudu Uzairun ibnullah, mereka menganggap Uzair tu anak Allah Azza wa Jal yang hanya 100 tahun sedangkan Ashabul Kahfi 300 tahun. Sepatutnya Ashabul Kahfi lah lebih patut dipertuhankan kerana 300 tahun. Okey, ada jawapan tak ibu-ibu sekalian? Saya nak dengar. Ashabul Kahfi bukan cerita pada zaman Nabi Isa ke Ustaz? Tak tahulah zaman bila Kak. Okey, tapi Kak Liza bahas daripada sudut ni lah kan? Daripada sudut masa tempoh kan? Jazakumullah khairah. Ada lagi tak? Apa yang membezakan antara Ashabul Kahfi dengan Uzair sebenarnya? Kak Aisyah ada jawapan tak Kak Aisyah? Ibu Balkis? Kak Anis? Okey. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam ni Ibu Sharifah? Ashabul Kahfi tu bukan tak lama selepas diorang bangun tu diorang wafat. Okey. Jadi tak ada masa. Tapi Uzair pun wafat juga kemudiannya. Bila tak ada masa orang nak menganggap mereka macam Tuhan. Ya, okey. Ada yang kata sebab bilangan ramai jadi payah nak bertuhankan orang ramai kan. Dia sebenarnya macam ni ya. Satu benda yang saya pun sebenarnya tak perasan sangat pun. Saya baru perasan benda ni. Okey. Kalau ibu-ibu lihat dalam suratul Kahfi, kata Allah Azza wa Jal, kita tengok surah Kahfi dan kita tengok dalam suratul Baqarah. Ini sebagai selingan je lah Okay. Suratul Kahfi ni, apa kata Allah Azza wa Jal? Qulil walabisu fi kahfihim, dan mereka mendiami gua tersebut selama 300 tahun dan ditambah 9. Okey. Jadi perkataan digunakan adalah labisa. Labisa ini adalah mendiami sesuatu tempat dalam tempoh yang lama ke tempoh yang sekejap ya? Tempoh yang sekejap rasanya. Okey. Baru nak pandai enjin Sekejap saya nak ni. Famakasa ghayra ba'id faqala ahattu bima. Saya lupa labisan ni dah tempoh lama rasanya. Makisina fihi abada. Famakasa ghayra ba'id. Saya dah keliru dah. Cuba kita lihat jap surah An-Naml. Sebelum tu. Okey, tak apa. Biarkan dulu labisan dengan makasar tu saya keliru sikit. Okey, perkataan digunakan adalah mereka labisa. Okey. Kita cuba lihat lagi macam mana cerita tentang mereka ni. Mayatim kalbuhum wahum rukudun, mereka tidur kan.
Kamu sangka mereka jaga wahum rukudun, sedangkan mereka tidur. Kerana mereka tidur tu dalam keadaan mata terbuka, katanya ulama. Ya, okay, baik. Jadi mereka ni rukudun, mereka la bisa. Jadi mereka ni tertidur ya. Yang pentingnya mereka tertidur. Wahum rukudun. Sedangkan kalau kita lihat dalam cerita Nabi Uzair alaihi salatu wassalam, kalau betul lah dia Nabi, kemungkinan besar dia Nabi pun. Ceritanya ada pada ayat 259. Aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyat ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Okey. Tengok apa yang Allah kata. Fa amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'asah. Allah Ta'ala mematikannya selama 100 tahun. Okey. Kata labisa juga digunakan, tapi lupakan labisa, yang penting rukut. Rukut mereka tidur. Tidur dalam tempoh yang lama. Yang ini mereka baginda bukannya tidur. Baginda fa'amatahullah, baginda memang dimatikan oleh Allah Azza wa Jal. Dan ia berbeza dengan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa tidak dimatikan oleh Allah. Nabi Isa inni mutawaffika, diwafatkan oleh Allah. Wafat ni tak semestinya mati. Kalau mati ni memang matilah. Okey, jadi Uzair memang dimatikan oleh Allah Azza wa Jal, kemudian dihidupkan balik. Jadi itulah dia punya kelebihan Uzair dibandingkan dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi hanya tidur dalam tempoh yang lama. Uzair, Nabi Uzair radhiyallahu an memang alaihi salam memang mati pun. Memang dah meninggal dunia. Namun dihidupkan balik oleh Allah Azza wa Jal. Inilah satu-satunya orang yang telah meninggal dunia tapi hidup dalam tempoh yang lama. Yang lain tu yang Nabi Isa AS hidupkan tu, dia hidup sekejap je. Yang ni hidup dalam tempoh yang lama. Kalau ada satu lagi pun mungkin manusia terbaik yang dibunuh oleh Khadir, kemudian dihidupkan balik. Yang tu kita tak pasti dia hidup lama ke dia hidup sekejap. Mungkin lama juga kot. Ya, wallahualam. Jadi ibu-ibu sekalian, kembali pada poin, tujuan ilmu melahirkan orang yang tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Bukanlah sifat ilmu melahirkan orang yang sombong dan suka mempelekehkan orang lain. Okay. Orang berilmu semestinya sentiasa tunduk dengan kebenaran tanpa mengira ia keluar daripada mulut sesiapa. Kalau benda tu betul, walaupun daripada si pendusta sekalipun, kita terima. Kalau kita ada akhlak yang macam ni, ibu-ibu sekalian, aman kita, tambah-tambah dalam suasana politik negara ni kan. Kalau orang parti B boleh ada lapang dada dengan ilmu ni, dia menerima apa yang datang daripada parti A dan sebaliknya begitu, aman. Kerana kita sentiasa menghormati antara satu sama lain. Kita mungkin tak setuju dengan pendekatan, tapi dalam bab kalau benar, kita kata, ya ini benar, saya sokong. Tapi ini saya tak sokong. Dan sebenarnya benda ni bukan senang ibu-ibu sekalian. Ia perlu kepada training. Ia perlu kepada rendah diri. Contohnya kita banyak kali dah tengok perdebatan-perdebatan yang berlaku ya. Tapi perdebatan payah betul nak berakhir dengan satu keputusan yang sama. Biasanya akhirnya okeylah kita saling menghormati antara satu sama lain. Sedang kalaulah kita boleh sampai ke level berdebat, akhirnya kita pun setelah berdebat dan saya penilai balik pandangan saya ini yang saya telah pegang selama 20 tahun lamanya, akhirnya saya sedar apa yang saya pegang selama ini kurang tepat. Ini silap faham saya terhadap ilmu yang saya pelajari selama ini. Maka dengan itu saya menarik balik pandangan saya. Terima kasih banyak kepada pendebat sekian-sekian, ustaz ke ataupun siapa kerana telah memberikan pencerahan kepada saya. Dan kepada semua orang yang berpegang dengan pendapat saya selama ini, mohon saya jelaskan balik, saya menarik semula pandangan ini. Kalau dapat macam tu kan bagus. Ataupun lepas debat tu dia sebut, saya begitu insaf dengan apa yang disebutkan oleh ustaz. Dengan itu saya tidak mahu berdebat lagi. Saya perlukan masa untuk belajar dan nanti mungkin dalam sebulan lagi lepas saya bertemu dengan guru-guru saya untuk tengok lagi pendapat, saya akan nyatakan apa pendapat saya yang sebenarnya. Tengok-tengok sebulan kemudian dia pun ijtihad, dia menarik semula pendapat dia dan menerima pendapat yang baru. Kalaulah wujud budaya macam tu kan bagus, boleh mengaku salah, bukannya asyik nak menang je. Jadi itu yang penting kerana kita merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Okey.
Sebab itu dalam perdebatan ibu-ibu sekalian kita ada dua istilah yang berbeza. Okey, betul tak? Sebab dia orang sebut nak berdebat bukan mendengar hujah kan. Dia dah tutup dah telinga dia daripada mendengar kebenaran. Tapi kalau kita betul jangan kita mengaku salah pula. Tapi kalau betul kita salah, kita betulkan. Ataupun mungkin pendapat kita betul, kita rasa kita betul, cuma ada satu dua perkara kita tersilap sampaikan. Tarik balik dua perkara yang kita tersilap tu. Saya minta maaf, saya silap dalam sampaikan hujah tadi. Sebab itu dalam berdebat ni dia ada tiga istilah. Istilah yang pertama namanya mujadalah. Istilah yang kedua namanya mukabarah. Istilah yang ketiga namanya munazarah. Okey. Istilah-istilah dalam debat kan. Istilah dalam perdebatan. Mujadalah ni macam mana? Mujadalah ni perdebatan lah. Okey. Perdebatan secara umumnya dipanggil mujadalah. Mukabarah, berdebat untuk menang. Berdebat untuk menang. Dia mukabarah, dia takabur dan merendahkan lawan. Yang ni kita tak nak ni. Ini yang tak saya berdebat ni. Sebab tu saya tak suka debat. Saya lebih suka kepada perbincangan. Dan perbincangan tertutup. Kita mulakan dengan perbincangan tertutup. Hati ke hati. Kemukakan hujah. Tak cukup satu, pergi ke dua. Tak cukup dua, pergi ke tiga. Tapi penuh dengan rasa ikhlas. Kemudiannya kita kemukakan apa hasil daripada perbincangan kami. Keluarkan. Yang pihak yang tak betul tu tarik balik dengan rendah diri. Saya tarik balik dalam bab ini, aliran kekalkan dengan aliran dia. Dia contohnya dia ni ikut aliran A. Dia kekalkan dengan aliran A dia tu, cuma dia menarik balik dalam isu tersebut. Kan bagus. Okay, munazarah ni asal daripada nazariyah, artinya berdebat untuk mencari kebenaran dan hujah. Itu saya sebut. Mukabarah ni kita nak merendahkan orang lain, kita nak membesarkan diri kita je, berdebat untuk menang. Tapi kalau munazarah, kita berdebat untuk mencari kebenaran. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an sebagai pakar dalam bidang penghujahan ini. Beliau menyatakan, setiap kali saya berdebat, saya mengharapkan kebenaran keluar daripada mulut lawan saya. Kerana bila dia dapat kebenaran keluar daripada mulut lawan dia menambah ilmu. Bukan sekadar dia memberi ilmu kepada orang lain dengan perdebatan dia, bahkan dia mendapat ilmu daripada mulut orang lain. Kalau begitu kan bagus. Jadi itu yang kita mahukan, merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ar-Razi. Rabbani ialah orang yang mengajar dan mendidik orang lain. Orang yang menuntut ilmu bukan dengan tujuan Rabbani, mereka ibarat pohon yang cantik dipandang, namun kita tidak mampu mengambil sedikit pun manfaat daripada pohon tersebut. Dia nampak cantik, hebat dia punya penghujahan dia. Dia pula pandai berdebat. Jadi orang pun kagum. Tapi tak dapat manfaat pun daripada ilmu dia. Tapi kalau Rabbani ni dia ikhlas. Dia mengajar orang lain dengan penuh keikhlasan. Dia tidak menyombongkan diri. Dia tidak suka menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Dia sentiasa memikirkan apakah manfaat yang boleh dikongsikan kepada masyarakat. Justru dia tak akan merapu dalam media sosial. Kalau dia ada media sosial pun dia tak akan sebut benda-benda yang bukan-bukan yang tidak memberi manfaat. Contohnya, sedap betul makan mi rebus hari ni. Contoh sekadar nak sebut yang tu je. Itu tidak memberi manfaat. Kenapa nak dikongsikan? Kecuali dia kata mi apa tu, mi yang warna-warna tu sikit, mi Bandung, mi apa, lupa saya. Ikutlah mi apa pun. Mi Bandung restoran ni sangat sedap. Saya recommend tuan-tuan untuk datang ke restoran ini. Tu tak apa kalau macam tu. Kerana dia nak kempen, dia nak bantu peniaga. Itu okey, tak ada masalah. Ada manfaat dia. Dia nak cerita pasal mi tapi sebenarnya dia nak tarik orang datang ke kedai orang tersebut. Okey. Tapi sekali dia nak cerita mi, nak cerita pasal benda-benda yang tak ada apa-apa, tak payahlah. Ia membazir masa. Ada juga ilmuwan-ilmuwan dia nak berhibur. Dia dah letih dah dengan sedia sepanjang masa. Dia ada gurau-gurauan dia sikit dalam media sosial. Itu tak apalah. Itu bukan selalu yang kita tak sukanya, selalu masa tu bergurau je. Sibuk dengan manfaat je. Tapi ada juga orang ilmuwan yang kita kenali kan, ada masa tertentu dia sahaja nak bergurau di Facebook. Sekali-sekala. Tak apalah kerana Facebook dia penuh dengan ilmu. Sekali-sekala dia nak membina persahabatan
dengan kenalan-kenalan dia, bergurau senda sekali-sekala. Tu tak apalah, bergurau senda sekali-sekala. Dia nak cerita dia main badminton ke, dia nak main bola ke, untuk kehidupan yang lebih sihat tu tak apa, tak ada masalah. Bahkan orang yang soleh ni, bila dia kongsi benda tu pun, dia tetap memberi inspirasi. Wah, ustaz main badminton, saya pun nak sihat jugalah. Sekurang-kurangnya begitu. Sebagaimana kadang-kadang ada Ustaz Umar Muhammad Nur, guru yang saya kasihi. Dia letak air kopi depan, dia kata, inilah peneman untuk membaca buku. Poin dia sebenarnya dia nak cerita baca buku tu penting, tapi dia pergi bunga-bunga dia tu ada. Pasal air kopi lah apa benda kan. Itu tak apa, itu manfaat. Kita belajar sesuatu daripada dia kan. Yang kita tak naknya, asyik merapu je, tak ada manfaat pun. Kita baca Facebook dia pun, tak ada dapat manfaat aku daripada Facebook dia ni. Adalah sekali-sekala yang dia kongsi bagus-bagus, tapi yang lain tu tak dapat manfaat. Jadi kita tak perlu berkawan dengan orang yang tidak memberi manfaat kepada kita. Kerana ia merugikan masa kita sebenarnya. Rugi masa kita. Jadi kalau ibu tengok kalau dalam Facebook ni, tak Facebook lah. Ustaz Anas Latif, namanya Anas Latif, bagus dia. Selalu dia kongsi penemuan-penemuan dia daripada buku, dan lately dalam peristiwa Palestin ni banyak dia share apa yang dia tengok daripada YouTube. Macam-macam lah, dia ni pun pandai dalam bahasa Inggeris, pandai dalam bahasa Arab. Kita baca, ya Allah, suka baca dia kan. Muda lagi, pemuda lagi, dalam umur 30 lebih barulah. Tapi kita belajar sesuatu daripada orang-orang yang bagus seperti ini. Ustaz Khubaib Akhi, Masya Allah, bagus ya. Ustaz Zahruddin, Ustaz Zahruddin ni dia akademik sikit. Bahasa-bahasa dia. Okay. Jadi ini yang kita nak berkawan dengan orang-orang yang boleh memberikan manfaat kepada kita, insya-Allah. Barulah kita boleh menjadi orang yang Rabbani tadi, insya-Allah. Sedikit sebanyak pun jadilah. Semakin berilmu, semakin tunduk kerana beratnya bebanan ilmu yang dipikul. Bukannya semakin mendabik dada. Saya biasa pernah kuliah, depan saya ni Profesor Maria, Dr. Amin. Dr. Amin ni, Prof. PM Dr. Amin ni, pakar hadis di USIM. Dengan perwatakan kampung dia tu, manalah kita cam dia ni siapa dia. Lepas tu baru tahu, ya Allah, ni dia duduk je nak dengan kuliah kita nak mengajar ni kan. Tak ada nak kata apa ni. Siapa dia budak ni kan. Nak mengajar entah apa-apa ni kan. Tak ada. Merendah diri sungguh, tak ada masalah pun. Kalau orang merendah diri, siapa lagi? Dr. Wan Nasruddin. Masya Allah, akhlak Dr. Wan Nasruddin ni, saya tak adalah rapat sangat dengan Dr. Wan ni. Dr. Wan ni supervisor Ustaz Syari Master. Beliau ni pakar, beliau ni memang gila baca buku tu, tak tahu nak cerita ibu-ibu sekalian. Sebelum beliau ambil PhD ni, kitab-kitab tafsir yang berjilid-jilid tebal tu, berbelasan jilid, 20 jilid tu habis, banyak kitab dah habis baca. Tafsirul Razi tu habis dah baca. Cuma dia kata dia baca laju lah. Dia baca laju, mungkin banyak benda lah dia terlepas. Tapi dia dapat maklumat yang banyak daripada pembacaan dia tu. Dia jenis rajin baca. Dia panggil apa? Dia fast reader lah. Dia jenis baca laju. Jadi, saya ni adalah jumpa dia sekali. Kemudiannya kita berhubung melalui WhatsApp. Tambah-tambah masa PKP tu kerap sikit saya berhubung dengan dia. Tapi dia ni, Allah, lembutnya. Saya minta nasihat dia, ya doktor, kalau saya silap ni doktor kena betulkan. Dia kata tak apa. Ustaz, dia panggil saya Ustaz pula. Patut panggil, saya lebih suka dia panggil Zul je. Tapi saya nak cerita, rendah diri dia tu, tak apa, Ustaz tulis je. Nanti kalau ada silap salah tu, kalau saya nak tegur, saya beritahu lah. Tapi Ustaz tulis je, ini. Biasalah kita ada buat silap, ilmu kita berkembang, itu biasa dia kata. Ya Allah, lembut. Dia sebut macam tu, terus membeli hati kita, dan je kita rasa nak sambung master bawah dia. Tapi realitinya, tak minat belajar, itulah masalah dia. Okay, tapi ceritanya akhlak ni dia memang betul-betul boleh memenangi hati kita, ibu-ibu sekalian. Orang yang tinggi kedudukan, merendah diri ni betul-betul boleh membeli jiwa sesiapa pun. Kita tak sembang dengan dia, kita ingat siapa dia dan dia ni kan. Macam orang biasa, rupa-rupanya bukan orang biasa-biasa tu. Dia pernah terlibat dalam kewangan negara, ekonomi negara. Dia rupa-rupanya bekas menteri pun dia juga, sebagai contoh. Tapi dia merendah diri. Sampaikan orang tak cam, dia ni siapa sebenarnya? Dia kalau kita bercakap dengan dia dengar je kita cakap. Tak adalah dia ni nak apa-apa. Dia dengar, dia hargai, dia ucap terima kasih. Ada manusia-manusia macam ni, ibu sekalian.
kerana mereka Rabbani, merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jal, merendahkan diri kepada orang kerana Allah Azza wa Jal, dan mereka tidak pernah takabur dengan apa yang mereka miliki. Orang macam ni, Masya Allah. Tapi ada juga orang yang tidak punya apa-apa. Dia biasanya orang yang memiliki sesuatu ni, ilmu terutamanya, berat bebanan ilmu tu sampai dia merendah diri tu kerana berat bebanan ilmu. Tapi kalau dia tak ada apa-apa, dia ibarat tin yang kosong je lah. Tin yang penuh, dia tak bunyi sangat. Tin yang kosong yang bunyi kuat tu. Oh, dia punya gegak gempita tu, dia sembang kat kedai kopi. Oh, ustaz tu mengajar. Aku tak percaya ustaz tu. Habis semua ustaz dia bubuh. Perdana Menteri pun bubuh sekali. Menteri-menteri ni, menteri ni pun tak boleh selesai. Wah, dia mula marah. Perdana Menteri tak boleh selesai itulah, tak boleh selesai inilah. Menteri itu pun teruk. Geng-geng ketua pembangkang pun teruk. Habis dia bubuh. Dia seorang je pandai. Kalau betul dia pandai, kenapa sampai sudah dia melepak kat kedai kopi, tak dapat ubah nasib keluarga dia, dan hanya isterinya yang bekerja jual kuih di kedai-kedai. Dia tak buat apa pun, tapi dia kepakaran dia adalah mengkritik. Dan kritikan dia tu entah betul ke, entah tak betul. Sebab itu saya pun insaf apabila orang sebut. Minta maaf ya, ini sebut secara umum je, tanpa khusus kepada orang-orang tertentu. Jadi orang kata orang Kelantan ni pandai politik. Kedai kopi pun bincang politik. Kedai kopi pun bincang politik. Saya pun jadi bela. Bila saya besar, saya pun fikir balik. Orang Kelantan pandai politik. Kat kedai kopi pun bincang politik. Dan memang betul pun bila saya datang ke duduk di Selangor ni, tak ada orang duduk lepak-lepak ke kedai kopi duduk bincang pasal politik. Memanglah dah tak tahu nak buat apa, duduk lepak kat kedai kopi. Dan bila dah tak tahu nak apa, ilmu pun tak ada, belajar pun malas, surau pun tak pergi. Sembanglah pasal politik. Tapi sembang politik tu bukan sembang dengan ilmiah. Ia hanya sembang tin kosong. Jadi kok mana bijak pun saya tak tahu. Tapi bukan semua rakyat Kelantan tu. Orang Kelantan tertentu ni. Orang Kelantan tertentu ni yang duduk sembang lepak kat kedai kopi tu yang malas buat kerja tu. Jadi ini adalah, itulah yang berlaku ibu-ibu sekalian, realiti. Walaupun saya pun orang sana. Ya. Tapi saya nak ceritanya, kita nampak hebat padahal kita tak ada apa-apa pun. Orang yang hebat ni dia takkan cerita. Kalau dia kaya, dia takkan cerita dia kaya. Kerana kekayaan itu bahaya untuk diceritakan. Orang yang kita kaya ni, ibu-ibu sekalian, hanyalah 3 golongan je. Saya tak kata tak boleh lebih, tak boleh kurang ya. 3 golongan yang menceritakan kekayaan. Satunya memang dia tak kaya pun. Kekayaan dia hanyalah kekayaan tipu semata-mata, scammer je. Yang kedua, kerana dia menjadikan penceritaan yang dia kaya tu sebagai modal untuk menarik orang lain membeli produk dia. So dia ceritalah dia kaya. Dia pun nak cerita dia berjaya, dia terpaksa beli kereta mahal. Merc, Audi, kereta BMW. Padahal dia tak mampu pun. Setiap bulan dia pun pening macam mana nak bayar kereta. Time service memang pelik lah. Dan dia pun jarang-jarang buat kereta dia tu sebab supaya melambatkan tempoh servis tu. Dia takut. Tapi dia terpaksa beli kerana dia nak tunjuk bahawa dia berjaya dalam perniagaan. So dia kena cerita kekayaan yang dimiliki padahal dia tak kaya pun. Dan yang ketiga adalah orang sakit mental je yang bercerita tentang kononnya dia kaya. Kerana orang yang sihat mental, sejahtera mentalnya, tak akan cerita pada orang lain kekayaan dia. Kerana bahaya. Orang duduk intai kita orang kaya. Culik anak dan sebagainya. Kita ni habis-habisan. Gambar anak pun kita tak post dalam Facebook. Kerana takut. Anak-anak kecil kan, tak digalakkan kita post gambar anak kecil kita dalam Facebook kerana macam-macam bahaya boleh berlaku kan. Jadi inilah perkara yang perlu kita fahami dan mengingatkan saya dulu-dulu saya dengar orang Tok Guru Taekwondo mengajar. Tok Guru Taekwondo ni sebut kalau orang yang tali pinggang pertama ni putih, kuning, lepas tu apa dia entah hijau kot. Dia jerit kuat. Bila nak start nak tumbuk tu, jerit kuat-kuat kan. Tapi bila dah sampai level tinggi, level merah, hitam, dia tak jerit kuat dah, dia bunyi sikit je. Masa dia buat latihan tu hanya bunyi sikit je. Kerana kata guru taekwondo, masa kita peringkat awal tu kita tak hebat pun. Maka untuk tunjuk hebat kita ni, kita jerit kuat baru orang takut. Sedangkan orang level tinggi, dia tak perlu nak jerit kuat-kuat, dia hanya buat tindakan dia je. Apa yang perlu dia lakukan? Kalau dia nak pertahankan diri dia macam mana? Dia tak perlu nak segah-segah orang ni. Jadi itu bezanya. Orang yang kuat ni, ibu-ibu sekalian, orang tin kosong lah. Tapi kalau dia ni orang yang berilmu, dia lebih suka kepada mendengar, dia lebih suka kepada menghayati, mempelajari dan lain-lain.
Allah alam. Tapi saya dalam kelas ni saya kena bercakap lah. Dah tiba masa untuk saya bercakap, man. Tapi kalau saya jumpa dengan orang lain, saya kena kurangkan bercakap. Saya kena dengar daripada orang lain pula. Wallahu alam. Kasih banyak ibu-ibu sekalian. Kita terlebih masa dalam 2 minit. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati dan memberkati kehidupan kita semua insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Ustaz. Alhamdulillah. Sama.